Umum mengetahui bahawa sumber air merupakan salah satu sumber khazanah alam. Sumber air adalah sumber semula jadi air yang berpotensi untuk digunakan. Penggunaan air merangkumi beberapa aktiviti, contohnya seperti pertanian, perindustrian, isi rumah, rekreasi dan juga persekitaran. Semua makhluk hidup seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan memerlukan air untuk membesar dan juga membiak. Namun kini banyak sumber air yang telah pun tercemar seperti lautan, sungai, parit dan juga sebagainya. Jadi, antara sebab berlakunya pencemaran sumber air adalah disebabkan tangan-tangan manusia. NANI?! Contohnya seperti pembuangan sampah, pembuangan sisa kimia di lautan dan juga minyak-minyak yang tidak digunakan. Pernahkah kita terfikir bahawa ke manakah sampah-sampah yang kita buang itu akan pergi? Contohnya mungkin di daratan dan juga mungkin di lautan. Ya, tepat sekali. Sampah-sampah yang kita buang tersebut mungkin juga akan pergi ke lautan. Contohnya seperti The Great Pacific Patch. Data menunjukkan terdapat milion tan sampah yang berada di The Great Pacific Patch. Pencemaran air bukan sahaja berlaku di luar negara, malah di dalam Malaysia turut berlaku pencemaran air. Contohnya, kes yang berlaku pada tahun 2019 iaitu kes Sungai Kim Kim yang berlaku di Johor Bahru. Sungai Kim Kim ini terlihat air sungai tersebut bertukar menjadi keruh dan juga hitam. Jadi, masyarakat setempat melakukan laporan dan hasil laporan menunjukkan bahawa bahan buangan yang terhasil daripada kilang pemprosesan tayar yang membuatkan air sungai tersebut menjadi hitam dan juga keruh. Tahukah anda bahawa pencemaran kimia ini mampu memberi kesan dan menjejaskan kehidupan manusia serta hidupan laut seperti ikan? Adakah anda mengetahui bahawa pada tahun 2020 terdapat satu pencemaran air yang berlaku disebabkan tumpahan minyak, iaitu yang berlaku di Pantai Cermin di Port Dickson, Negeri Sembilan. Pantai Cermin di Batu 10 bertukar menjadi hitam akibat dicemari tumpahan minyak yang masih belum diketahui puncanya. Tumpahan minyak ini berlaku sepanjang 3 kilometer yang menyebabkan air bertukar menjadi keruh dan juga hitam. Di sini dapatlah kita lihat sangatlah tidak bertanggungjawab terhadap tangan-tangan manusia yang mengakibatkan pencemaran air di dunia ini. Jadi, marilah kita lihat apakah kesan pencemaran air terhadap sumber alam. Antara kesan pencemaran air ialah udara akan berbau busuk. Fenomena ini terjadi kerana apabila berlakunya proses penyejatan air-air yang tercemar ataupun kotor menyerap ke dalam udara, ianya akan menghasilkan bau yang tidak enak kepada penduduk-penduduk yang berdekatan. Selain daripada itu, penyaluran sampah sarap dan sisa toksik ke dalam sungai ini akan mengakibatkan kemusnahan habitat serta kepupusan hidupan akuatik seperti udang, sotong dan ikan yang merupakan sumber makanan kepada penduduk. Jadi, adakah kita sanggup untuk menghapuskan habitat sesuatu hidupan? Fikir-fikirkanlah. Hal ini dapat dibuktikan daripada media Cosmo yang mengatakan bahawa pencemaran Sungai Labu dan Sungai Cikus di Tapah mengakibatkan ribuan ikan ditemui mati oleh nelayan setempat. Tegasnya, pencemaran air ini mengakibatkan kemusnahan ekosistem dan habitat di laut. Di samping, para nelayan juga akan merasai import tersebut kerana mereka bergantung hidup daripada hasil tangkapan ikan sekaligus mempengaruhi taraf hidup masyarakat luar bandar. Akhir sekali, pencemaran air juga akan mengakibatkan pelbagai penyakit merebak seperti salmonella, hepatitis, muntah-muntah dan juga cirit birit. Hal ini boleh terjadi daripada melalui aktiviti harian seperti minum air dan mandi menggunakan air yang tercemar.
Hal ini berlaku kerana air merupakan sumber utama manusia untuk menjalankan aktiviti harian, dan air yang tercemar juga akan menjadi pilihan manusia jika sumber air yang bersih sukar untuk didapatkan atau berkurangan. Oleh itu, jika penduduk terus-menerus menggunakan air yang tercemar sebagai sumber harian, penduduk akan lebih mudah terdedah kepada penyakit berjangkit yang berbahaya atau lebih teruk lagi membawa kepada maut jika pencemaran air terus berlaku. Pada apa yang telah kita lihat, isu pencemaran air ini semakin hari semakin tidak diambil berat oleh masyarakat. Jika masalah ini tidak diatasi, maka ia bukan sahaja dapat memudaratkan manusia, malah ianya juga turut memberi risiko kepada hidupan lain. Terdapat beberapa langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi isu ini. Langkah pertama ialah memberikan pendedahan awal berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Guru perlulah memainkan peranan yang penting dengan sentiasa menerapkan kepentingan penjagaan alam sekitar, khususnya penjagaan sumber air kepada murid-murid. Oleh hal demikian, murid-murid akan lebih mengetahui cara penjagaan alam sekitar dengan sebaiknya. Selain itu, langkah yang kedua pula, kegiatan membina kilang atau restoran berdekatan dengan sumber air perlu dielakkan bagi memastikan tiada sisa buangan kotor dibuang ke dalam sungai ataupun longkang. Jika terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab masih membina kilang dan membuang sisa kotoran, pihak berkuasa perlulah menguatkuasakan undang-undang ke atas pemilik kilang berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekitar, iaitu dengan denda sebanyak RM100,000 maupun penjara tidak lebih daripada 5 tahun ataupun kedua-duanya. Langkah yang terakhir adalah semua masyarakat perlulah melaksanakan proses pembersihan sumber air secara berkala. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah melalui program Kali Bersih. Semua masyarakat perlulah bekerjasama untuk membersih sumber air seperti sungai yang berhampiran dengan kawasan perumahan. Melalui kegiatan sebegini, ia bukan sahaja dapat membersihkan sumber air, malah ia juga dapat mengelakkan daripada berlakunya banjir kilat akibat daripada longgorkan sampah di sungai maupun di dalam longkang.